jemaah yang telah berada di dalam talian untuk kuliah Isyak pada malam ini. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala juga kita dapat terus berada di dalam majlis ilmu. Semoga kita akan mendapat ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Untuk memberkati majlis terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dengan dipimpin oleh yang berbahagia Ustazah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Semua jemaah digalakkan untuk membuka kamera dengan memakai pakaian sopan bagi menemani ustazah supaya ustazah tidak berasa keseorangan. Tapi mutekan mikrofon supaya majlis kita berjalan dengan lancar. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya persilakan ustazah untuk meneruskan kuliah Isyak kita pada malam ini. Dipersilakan ustazah. Terima kasih admin. Siapa admin kita? Moderator kita Mas siapa Roha, ni? ustazah. Mas Roha. Mas Mas Roha. Roha. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Mas Roha. Alhamdulillah, mari sebelum kita memulakan majlis kita, mari kita sama-sama membaca sedikit doa bagi memberkati majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan nabiyil أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga penuntut ilmu kita pada malam ni, terutama kepada yang berusaha, Puan Rosniyati, moderator kita, Puan Mas Roha, seterusnya kepada AJK yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan majlis berjalan dengan baik, menyusun jadual-jadual ni bukan satu perkara yang mudah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita pada usia kita menghampiri usia emas. Allah pilih kita menyibukkan diri dalam urusan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung bicara kita berkaitan dengan ilmu fiqh, iaitu ilmu untuk kita mengesahkan tentang ibadat lahir kita. Jadi seperti mana yang kita tahu, ibadat kita ni ada dua jenis kan. Satu namanya ibadat lahir, satu lagi namanya ibadat batin, ibadat yang kita tak nampak. Jadi
Yang ibadat hak tak nampak tu kita belajar dalam bawah tajuk ilmu tasawuf. Yang kita nak belajar sekarang ni adalah bawah ilmu fiqh, iaitulah untuk mentahqiqkan ilmu kita, mentahqiqkan amalan kita. Mana nak kata nak membetul-benarkan kita punya amalan. Selama ni barangkali kita belajar dengar-dengar aja. Tapi kali ni alhamdulillah Allah Taala beri kita izin. Semuanya berlaku atas kehendak Allah SWT. Kita tak sangka pun kita di usia emas akan belajar lagi. Belajar daripada kitab ke kitab, daripada kulit ke kulit. Alhamdulillah. Tak sangka kita. Itulah rahmat Allah yang Allah Ta'ala tentukan pada kita. Jadi mari kita sama-sama syukur. Syukur sebab apa Allah Ta'ala pilih kita menjadi seorang daripada penuntut-penuntut ilmu. Jadi sebelum kita mula kelas, kita nak baca sedikit beberapa patah perkataan daripada seorang ulama besar iaitu Malik Ibnu Dinar. Apa catatan ni saya ambil daripada kitab Adur Thamin, satu kitab yang membicarakan berkaitan ilmu tauhid. Nak cerita pasal penuntut-penuntut ilmu supaya kita ni rasa macam berbaloi, worth, berharga. Kita habiskan masa, kita bersengkram mata, kita habiskan duit kita, kan, semata-mata untuk menuntut ilmu. Jadi Malik Ibn Dinar ni siapa? Dia ni orang soleh. Jadi perkataan-perkataan dia tu dia ambil oleh pengarang kitab, letak dalam buku, dalam kitab Adur Thamin. Dia kata apa? Penuntut-penuntut ilmu. Dia kata, bagi penuntut-penuntut ilmu, bagi talibal ilm. Jadi penuntut ilmu tu siapa? Kita lah. Orang yang menuntut ilmu ni adalah orang yang percaya kepada kehidupan dia pada negeri yang kedua. Sebab itulah dia betul-betul nak beramal dengan ilmu. Tak mahu dia beramal tanpa ilmu. Sebab dia tahu bila beramal tanpa ilmu, maka tentu amalan dia tu tak lepas ke mana. Barangkali langsung tak sah ataupun rosak di tengah jalan. Rosak belum sampai ke akhirnya dah rosak. Jadi kita tak nak gitu. Jadi kata Malik Ibn Dinar, dia kata penuntut-penuntut ilmu itu, dia kata, barang siapa yang berjabat tangan dengan mereka, siapa-siapalah berjabat tangan, bersalam, shake hand dengan orang yang dianggap sebagai penuntut ilmu ni. Penuntut ilmu ni kalau orang macam JNI ni memang penuntut ilmu lah. Sebab apa? Dia daripada subuh, lepas tu duha, lepas tu zuhur, asar, maghrib, isyak. Maknanya 24 hours tu ada setiap waktu-waktu tu ada untuk majlis-majlis ilmu. Tinggal lagi, mungkin orang ni tak ambil lah sampai 5 kali, mungkin orang ni 3 tapi sentiasa istiqamah. Bukan orang kata seminggu sekali menuntut ilmu. Dok, hari-hari. Muka surat berapa? Muka surat 13 tapi belum mula lagi Zia. Belum mula lagi. Jadi Malik Ibn Dinar kata, barang siapa yang berjabat tangan dengan mereka, dengan siapa? Dengan penuntut ilmu tu, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasad mereka daripada api neraka. Ini bersalah dengan penuntut ilmu je. Kita ni bukan penuntut ilmu. Contohnya orang tu tak penuntut ilmu, tapi barakah ataupun syafaat kepada orang yang menuntut ilmu tu tempias ke orang yang tak menuntut ilmu. Jadi barang siapa bersalah dengan penuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api. Satu. Barang siapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, disuratkan baginya kelepasan daripada api neraka juga. Ini menolong. Macam kalau kita ada anak saudara belajar agama, ataupun kita ni ada anak angkat kita ambil, walaupun anak angkat tu kita tak kenal, tapi kita bayar je tiap-tiap bulan 100 supaya supaya budak tu boleh belajar dengan baik. Maknanya itulah maksud dia menolong orang yang menuntut ilmu tu, maka dituliskan baginya kelepasan daripada api neraka. Maka malaikat akan menulis pada suratan amal dia, orang ni terlepas daripada
api neraka. Jadi kita ni sebenarnya nak benda. Kita selamat daripada api neraka tu, itulah sebenarnya cita-cita kita. Allahu Rabbi. Kemudian jika mati orang yang menuntut ilmu, kalau mati seseorang yang menuntut ilmu tu mati, lepas tu kita pergi hadir pada hari kematian dia. Bukan kita yang mati, orang penuntut ilmu tu mati. Kita hadir pada hari kematian dia, maka kita yang hadir ni akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu dah bila kita menziarahi orang mati, bila kita sembahyangkan dia, kemudian kita ikut ke kubur, maka Allah Ta'ala akan beri tiap-tiap satu tu satu qirat. Menziarahi orang mati dapat satu qirat, kemudian mengiring ke menyembahyangkan dia dapat satu qirat, bawa dia ke kubur dapat satu qirat. Tapi rupanya ada lagi kelebihan-kelebihan. Itu khusus, tak kira siapa-siapa. Yang ni khusus kepada kalau orang tu penuntut ilmu. Dia meninggal, maka kita hadir dalam majlis, dalam waktu dia mati tu. Maka kita yang hadir ni dok percuma. Dapat apa? Dapat pelepasan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita bila hadir pada majlis orang mati ni, hendaklah kita ni sentiasa menjaga adab. Jangan kita bergelak ketawa, jangan kita bersuka-suka, jangan kita main handphone, jangan kita bersembang dengan orang kiri kanan. Bila kita hadir ke majlis orang mati ni, benda kita buat duduk dekat mana-mana sudut, dekat orang meninggal ataupun jauh ke tak kisahlah, bacalah apa-apa ayat yang kita boleh baca. Niat untuk hadiahkan kepada si mati. Lepas tu kalau tak ada hal, bangun balik. Sudahlah. Jangan duduk berlama-lama bersuka-suka sedangkan mayat di depan kita tu sebenarnya berada dalam kesakitan. Dan dia pun melihat siapa dia yang membacakan ayat-ayat Quran untuk dihadiahkan kepada dia. Dan yang terakhir, barang siapa yang menolong dengan 1 dirham pada talibal ilm, maka menyuka akan dia oleh malaikat tak kala keluar rohnya. Ini. Jadi siapa yang menolong dengan duit ringgit dia, kata dia Malik ibn Dinar, kepada orang yang menuntut ilmu tu, maka menyuka akan dia oleh malaikat tak kala keluar roh. Maksudnya apa? Malaikat ni akan mengambil ataupun mencabut nyawa orang yang menolong penuntut ilmu ni dengan lemah lembut, ataupun dia datang dengan wajah yang baik, wajah yang tidak menakutkan. Jadi ini semua orang kata imbalan-imbalan kepada orang-orang yang sebab dia menolong penuntut ilmu atau diri dia tu sendiri sebagai penuntut ilmu. Kalau orang yang menolong penuntut ilmu macam ni dah dia punya ganjaran, apatah lagi lah ganjaran kepada penuntut ilmu tu sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita mendapat segala apa yang diperkatakan oleh orang soleh ni. Mudah-mudahan. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tentang mandi sunat. Mandi sunat muka surat 13, kitab kita ialah Idaman Penuntut. Minggu lepas kita dah belajar sunat-sunat mandi hadas. Seperti menghadap kiblat, baca bismillahirrahmanirrahim kan. Kemudian basuh tangan, gosok tangan, kemudian meniga-niga, pakai kain basahan. Kita dah belajar dah tu. Kita dah sama-sama ulang. Nampak benda simple je kan? Tapi benda simple ni lah sebenarnya kita nak tengok bahawa betapa Rasulullah ni dia mengajar daripada sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Tak ada benda pun yang Rasulullah tinggal sampai umat dia tak tahu. Macam mana ya caranya nak mandi? Macam mana cara nak menguap? Macam mana caranya nak bersin? Macam mana cara nak buang air kecil, nak basuh kubul, nak basuh dubur. Semuanya Rasulullah ajar. Nak bersin pun Rasulullah ajar. Nak menguap pun Rasulullah ajar. Tak ada satu benda yang terlepas. Jadi hari ni kita nak tengok mandi-mandi yang banyak-banyak kita buat tu macam-macam kategori. Kan hari tu kita dah cerita.
Setiap apa yang kita buat ni, dia tak akan lepas daripada 5 hukum. Hukum yang mana? Hukum syarak tu. Hukum syarak yang 5 tu. Hukum haram, makruh, wajib, sunat, harus. Itu 5 perkara. Jadi, kalau tak ada satu benda pun yang akan terkeluar daripada 5 hukum. Makan tu kadang-kadang boleh jadi wajib. Kadang-kadang jadi haram. Kadang-kadang makruh. Kadang-kadang sunat. Kadang-kadang harus. Menguap gitu juga. Bila menguap wajib? Bila menguap jadi makruh? Bila menguap jadi haram? Bila menguap jadi sunat? Bila menguap jadi harus? Ada belaka. Tak ada benda yang terlepas daripada 5 hukum. Jadi gitulah mandi-mandi sunat ni kita nak tengok. Baik, jom kita baca dulu deh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Mandi sunat. Mandi sunat pun banyak, iaitu kata mandi sunat ni banyak. Bukan sunat mandi. Mandi sunat. Mandi sunat maknanya atas sesuatu perkara kita ni disunatkan mandi. Itu dia maksud dia. Yang pertama, pengarang kitab kita kata mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Jadi pertamanya mandi hendak pergi sembahyang Jumaat. Masuk waktunya mulai dari lepas subuh hari itu, berkekalan ia hingga tiada harapan lagi hendak mengerjakan, yakni tidak jadi pergi Jumaat. Yang eloknya, afdalnya tak kala hampir hendak pergi. Apa kita ni nak belajar pasal mandi sunat ni? Sebenarnya perkara-perkara sunat ni lah sebenarnya yang akan menyebabkan pandangan kasih sayang daripada Allah SWT. Kalau benda wajib tu, nak ke tak nak, wajib buat. Orang kata dalam keadaan terpaksa. Terpaksa kita buat. Kita suka ke kita tak suka, wajib buat. Tapi sunat ni suka rela. Option. Nak buat boleh, tak buat boleh. Jadi dalam keadaan nak buat boleh, tak buat boleh tu kita pilih buat, maka tentulah empunya undang-undang, empunya hukum ni, dia akan memandang dengan kasih sayang. Macam kita lah. Selalu saya bagi contoh. Kita pesan kat anak kita, mama nak keluar pergi kedai kejap ni, tolong basuh pinggan. Kita sebut gitu je. Tolong bersihkan pinggan mangkuk dalam sink tu. Kita kata gitu. Tapi bila kita balik lagi daripada pasarnya, kita balik rumah tengok pakai baju berjemur, rumah bermok, kan? Lepas tu dah siap masak sekali. Dah macam mana kita pandangkan anak kita? Tentulah pandangan kita tu lebih lagi. Jadi maha suci Allah, kita nak bandingkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan manusia. Tapi kita cerita ni untuk dekatkan faham kita. Maknanya benda yang option ni kalau kita buat akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Jadi pada hari Jumaat, orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, orang yang nak pergi sembahyang, sebenarnya ada khilaf juga, tapi yang masyhurnya, orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ni disunatkan untuk mandi. Jadi mandi dia pada hari itu mestilah mandinya nama mandi sunat. Tapi mestilah berniat. Kalau tak berniat jadi mandi biasa je lah. Mandi apa? Mandi harus. Tak dapat pahala. Pahala lain lah. Tak ada benda. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tak ada benda yang terkeluar daripada catatan para malaikat. Maknanya sebesar-besar, sekecil-kecil kebaikan pun dia akan ditunjuk, sekecil-kecil kejahatan pun akan ditunjuk. Jadi kalau kita buat sesuatu, tak ada benda lah yang orang kata percuma. Jadi pada hari Jumaat tu, siapa dia orang nak pergi semayang tu? Sama ada dia ni lelaki ataupun dia tu perempuan. Walaupun perempuan ni dok wajib semayang Jumaat, tapi kalau dia nak pergi semayang Jumaat, maka disunatkan untuk dia mandi. Dan begitu juga kanak-kanak.
Kalau suami kita tu orang kata faham sangat dah. Daripada berpuluh-puluh tahun dah kita hidup dengan dia. Dia pun bila hari Jumaat, kalau kita ni orang Terengganu, orang Kelantan ni suka hari Jumaat. Sebab apa? Kita cuti. Jadi hari cuti ni mudah nak pergi awal semayang kan, nak pergi awal ke masjid, nak iktikaf dan sebagainya tu mudah. Sebab apa? Tak terikat dengan kerja. Jadi orang lelaki dia nak pergi semayang Jumaat tu mandi. Anak-anak kita yang kecil lagi tu dia nak pergi semayang Jumaat tu, kita kena ingatkan dia. Suruh dia mandi dengan berniat. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Kita orang perempuan yang siapa yang tak nak pergi semayang Jumaat tu tak adalah mandi sunat Jumaat. Dekat mana? Dekat Kemaman ni tak ada. Tak ada masjid yang menyediakan ruang untuk orang perempuan salat. Tapi saya pernah semayang Jumaat waktu saya berjalan ke Kuantan. Kat Masjid Sultan Ahmad Shah tu, dekat Bandar Kuantan tu, di 2 tingkat. Jadi tingkat atas tu boleh orang perempuan. Saya pernah semayang di sana. Kat Kemaman ni tak ada. Jadi kalau macam tu, boleh tak kita kena mandi? Sebelum kita bertolak tu, mandilah. Sebab apa? Waktu dia, sekarang kita tengok. Bila masuknya waktu kita ni disunatkan untuk mandi? Masuk waktunya iaitu mulai lepas subuh hari itu. Maknanya, bila azan je, azan subuh, kita mandi. Kalau sekarang ni azan subuh 5.55. Contoh 5.50. Let's say 5.50. Jadi bila orang dah azan, baru kita mandi, pada waktu tu barulah kita punya niat tu valid. Kalau kita mandi pukul 5 misal kata, dengan niat untuk mandi sunat hari Jumaat, walaupun Jumaat dah masuk. Sebab Jumaat ni masuk bila? Asar tadi dah kan? Asar hari Khamis tu dah kira dah hari Jumaat. Kalau kita nak baca Al-Kahfi misal kata kan, asar tu dah boleh. Tapi bab mandi ni, dia mesti masuknya waktu subuh pada hari Jumaat tersebut. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita ingatkan, hari Jumaat dah ni, kita pun bangun pukul 4.30. Kita pun niat mandi sunat Jumaat. Sebab kan nak pergi, kita pun nak keluar pagi. Misal kata, kita nak travel, kita nak buat benda-benda lah, nak berjalan ke mana-mana. Kan nak tengah-tengah jalan tu takkan nak mandi. Kita mandi siap-siap. Ini pentingnya ilmu. Maka kita pun tahu syarat dia mestilah masuk waktu dia adalah azan. Mandi sunat. Azan subuh tu barulah mula untuk kita mandi sunat hari Jumaat. Berkekalan bila? Berkekalan sampai pada waktu kita, orang kata, tak ada harapan lagi dah nak semayang Jumaat. Bila tak ada harapan ni tu? Jumaat ni, dalam kitab ni tak ditulis. Kalau tak silap saya, semayang Jumaat ni, tak ingatlah, saya lupa. Maknanya sampai orang kata, tak boleh, tak dan dah semayang Jumaat ni. Tak pergi dah. Tak pergi dah semayang Jumaat. Maka pada waktu tu luputlah waktu untuk dia mandi. Gitu. Tapi yang sebaik-baiknya ialah sebelum dia pergi semayang Jumaat. Contoh kalau dia nak pergi masjid. Dia nak pergi ke masjid ni. Dia nak pergi ke masjid awal. Katalah dia nak pergi pukul 10 nak pergi ke masjid. Bukan nak pergi kedai sarapan semua, bukan. Pukul 10 nak pergi masjid. Sebab apa? Nak iktikaf, nak semayang, nak itu, nak ini dalam masjid. Pukul 10. Maka 9.30 tu dia mandi. Niatnya mandi untuk mandi sunat Jumaat. Kalau dia nak pergi pukul 12.30 ke masjid, pukul 12 tu lah dia mandi. Gitulah. Maknanya yang paling hampir waktu untuk dia pergi ke masjid. Sebab apa tu kena mandi? Sebab nak bertemu dengan orang ramai. Sebab sembahyang Jumaat ni adalah sembahyang, tak boleh sembahyang seorang-seorang. Tak boleh sembahyang di rumah. Dia mesti pergi ke masjid ataupun satu tempat yang dikhaskan untuk sembahyang Jumaat. Okey. Itu mandi untuk hari Jumaat. Jadi kita orang perempuan kalau nak pergi sembahyang, barulah
barulah boleh untuk kita. Kalau dok kat rumah saja tu dok jadilah. Dan anak-anak kita pesan supaya dia reti. Bukan setakat dia tahu hari Jumaat ni potong kuku, hari Jumaat ni benda lagi. Potong, buang bulu-bulu ke, hari Jumaat ni pakai putih, hari Jumaat ni baca Al-Kahfi, hari Jumaat ni selawat. Bukan hak tu je dia tahu. Hari Jumaat ni kalau dia mandi, khabarkan dia, dek, niat untuk mandi sunat Jumaat. Sebab nak pergi sembahyang Jumaat kan. Okey, baik. Dan yang kedua, mandi kerana menyambut hari raya. Hari raya apa? Hari raya Fitri dan juga hari raya Adha. Sama ada hendak pergi sembahyang di masjid atau tidak? Okey. Mandi sunat yang lainnya ialah mandi sunat hari raya. Kita tahu sangat dah tu tak? Hari raya Aidilfitri dengan hari raya Adha tu kita mandi sunat. Dok kira. Hak ini tak kira. Sama ada kita nak pergi semayang ke, nak pergi semayang kat masjid ke, atau kita malas semayang. Contoh tak nak semayang. Sebab apa? Tidak mengetahui keutamaan salat sunat hari raya, maka kita pun take for granted je lah. Entah apalah, sunat je kita kata kan. Sedangkan benda tu datang setahun sekali. Datang setahun sekali dengan kita melepaskan segala peluang untuk dapat pahala mandi, dapat pahala semayang, maka kita bila kita tak ada ilmu, maka kita tak nampak besar benda tu. Kita rasa tak apa je. Tapi bila kita ada ilmu tu kita dan kita amal, maka kita akan dapat betul-betul melihat bahawa ini memang satu benda yang aku kena grab, aku kena pegang, aku kena buat benda ni. Sebabnya setahun je, sekali je datangnya, setahun. Dalam 365 hari tu, sehari tu je lah yang digunakan untuk semayang. Untuk yang namanya semayang Aidilfitri. Hari tu je lah layaknya untuk aku mandi sunat hari raya. Kalau kita lepaskan tu, tahun depan belum tentu lagi kita jumpa. Kalau dalam haid, okey, baik. Terima kasih tanya tu ya. Saya pun memang nak cakap tapi tak apa, Alhamdulillah ada orang ingatkan. Jadi yang pertama tadi, sama ada kita nak pergi semayang kat masjid ataupun kita nak semayang kat rumah je, maka sunat mandi. Dan sama ada kita ni berada dalam hadas besar. Hadas besar apa? Kita ni barangkali beranak, masih dalam nifas. Tak habis pantang lagi kata orang Melayu. Ataupun kita ni dalam haid. Dah habis lagi haid kita. Makna kita ni ada haid lagi lah, ada nifas lagi. Maka boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ada kena-mengena tu. Dia tetap menjadi ibadah juga. Mandi sunat hari raya. Boleh untuk wanita-wanita yang haid. Okey. Bila pula masuk waktunya? Masuk waktu semayang, waktu masuk waktu untuk kita mandi. Dia bermula daripada semenjak tengah malam. Tengah malam tu. Kan hari ni kita apa? Last day kita puasa. Tapi kita ngagak-ngagak dah esok raya. Tapi tak apalah, kita nak dengar juga apa pengumuman daripada pemegang mohor-mohor. Pemegang mohor diraja tu kan. Kita pun ngadaklah TV. Dia kata, diisytiharkan esok raya. Yang paling suka sekali budak walaupun puasa dia tak cukup. Orang tua hak puasa tak cukup pun suka juga. Maka boleh mandi terus? Tak boleh lagi. Bila? Tengah malam, kata pengarang kitab kita. Dia kata tengah malam. Tengah malam tu pukul apa? Pukul 12 Pukul 12 ke atas tu. 12 ke atas tu boleh dah nak mandi. Mandi benda. Mandi sunat hari raya lah. Saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Gosok. Mandi macam kita mandi hadas. Mandi hadas besar. Mandi biasa je. Tak ada benda. Mandi sunat je ni. Tak ada benda. Hikmahnya adalah untuk membuang segala kekotoran badan kita. Kan? Tak zahir-zahir lah. Sebab Islam ni dia sangat mementingkan kebersihan. Sebab itu sinonim orang Islam ni dia mesti bersih.
So, kita check diri kita, jangan kita ni comel je. Tapi, persekitaran kita tak comel. Kena comel belaka. Yang penting, bersih. Comel tu satu hal, bersih. Maknanya kalau dalam rumah tangga kita, kat sudut mana-mana boleh solat. Sudut mana-mana pun orang kata tidak diragui akan kesuciannya. Kecualilah dalam bilik air, tak boleh solat kan. Dekat dapur pun boleh solat. Sebab apa? Suci. Itu rumah orang Islam. Jadi masuk waktunya dari semenjak tengah malam. Tengah malam tu boleh dah kita mandi, nak niat apa? Nak mandi hadas. Pakat main teka warna baju. Okey. Okay. Masuk waktunya dari semenjak tengah malam hingga masuk matahari. Hingga masuk matahari tu maksudnya apa? Hingga tenggelam matahari. Masuk matahari tu tenggelam matahari esoknya. Maknanya apa? Masuk matahari esoknya lah. Tapi yang eloknya dilakukan lepas terbit fajar. Dia ada waktu yang ada waktu orang kata waktu afdal. Jadi yang afdalnya ialah selepas terbit fajar. Lepas terbit fajar yang mana? Terbit fajar ni ada dua. Satu fajar kadhib, satu lagi fajar sadiq. Fajar kadhib ni pukul berapa agak-agaknya? Kita tak tengok, kita baca kitab je kan. Kata ustazah saya fajar sadiq ni dalam pukul, kenapa nak panggil sadiq? Fajar kadhib ni dalam pukul 3 gitu. Dia kata kalau keluar daripada rumah, dia nampak macam cahaya gitu. Kita ingat pagi dah. Rupanya dia nipu. Kadhib tu nipu. Jadi fajar nipu. Masya Allah. Jadi yang eloknya lepas terbit fajar, fajar sadiq tu lah. Fajar lepas subuh tu. Nipu. Kalau orang Terengganu dia nipu tu ada N tu double. Marah. Mari. Gitu lah. Dia kena duduk lama baru reti cakap. Yang eloknya dilakukan lepas terbit fajar. Maka lepas terbit fajar tu, makna dah masuk subuh. Kita pun semayang, kita pun boleh mandi. Bolehlah mandi. Bukan boleh mandi, maksudnya afdal dekat situ. Yang orang kata, validnya daripada tengah malam tadi dah. Ikan makan kucing. Jadi kita ni kalau kita tak ada ilmu, tu satu hal. Kemudian kita ada ilmu tapi kita tak pandang besar satu amalan tu. Kita ada ilmu tapi kita tidak beramal dengan ilmu. Kata Rasulullah, orang yang ada ilmu tapi tidak tidak mendapat hidayah, maksudnya tak dapat petunjuk untuk beramal dengan ilmu dia, maka dia bukan makin dekat dengan Allah SWT, bahkan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, kita minta berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tak bermanfaat ialah ilmu yang kita tak amal. Ilmu yang kita tak amal, tak ada dapatlah kita belajar semayang tasbih. Beryalah cikgu kita mengajar gitu gini. Kita pun ya gaya nak buat. Sampai ke sudah 2 tahun ilmu dapat, langsung tak buat. Kita belajar semayang sunat sebelum, sunat selepas, haram buat juga. Jadi ilmu tahu kalau kita semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat ghairi ma'akkad dengan mu'akkad, kemudian selepas zuhur ghairi ma'akkad dan juga mu'akkad, kita tahu apa benda Rasulullah dah sebut. Barang siapa yang semayang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Rasulullah kata tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah kata gitu, kita pun tahu. Tapi kenapa kita tidak beramal? Tu yang kita takut tu. Takut sangat sebab nanti atas ilmu yang kita ada ni, dalam satu hadis yang Syekh Fahmi Zamzam tulis dalam kitab, dikumpulkan hadis-hadis, dia letak dalam hadis 40, hak susunan dia letak hadis tu pertama. Dia tulis hadis yang Rasulullah sebut, tak bergerak kaki seorang hamba tu
Tak bergerak kita nanti, berdirilah nanti sehingga selesai 4 soalan. Benda yang nak ditanya oleh Allah Ta'ala tu, antara 4 soalan tu, salah satunya ialah tentang ilmu. Mu dapat ilmu, mu buat apa dengan ilmu? Takut kita esok tak boleh jawab. Kita ada ilmu banyak-banyak, tapi adakah kita beramal? Jadi, banyak ilmu tapi tak beramal, tak ada manfaat lah. Tak ada manfaat. Jadi kita nak sesuatu benda yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib dan amalan yang diterima. Takut kita ni. Sebenarnya, kalau dalam kitab kitab hikam, Ibn Atta'illah dia kata apa? Memadailah kita ni kalau Allah Ta'ala terima amalan kita. Terima je dulu amalan kita. Kalau sebab apa? Kalau amalan tak diterima, macam kita tak beramal lah. Jadi kalau amalan diterima tu pun, Alhamdulillah Allah Ta'ala terima. Lepas tu nak beri markah berapa tu kemudian. Janji terima dulu. Sebab itu sebut wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Amalan kami engkau terima. Tengok para rasul pun lepas buat kerja, tengok Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, lepas dia susun bata dekat membina Kaabah tu kan terakam dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Itu Nabi Ibrahim. Tiap-tiap satu tu letak bata, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Itu Nabi Ulul Azmi, Nabi yang maksum, yang tak ada dosa, tapi tetap meminta pada Allah Ta'ala, ya Allah terimalah amalan kami. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi kita ni, hak yang ahli maksiat ni, jarang-jarang minta, moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita. Macam kita ni, lepas mengaji tadi, kelas lepas maghrib, lepas kelas isyak ni, ada tak kita minta, ya Allah, terimalah amalanku ni, janganlah bocor tengah jalan, janganlah aku ni sum'ah, janganlah aku ni riak, janganlah aku ni ujub, janganlah tak ikhlas. Ya Allah, takut sebenarnya kita. Tok Guru ngajar pula. Aduh, ya Allah. Suami saya dia buat teka-teki. Saya tak boleh nak jawab ni. Tulis sikit, Mak. Baik. Jadi, waktu tadi sembahyang hari raya. Jadi, mari kita, kalau tak buat lagi tu, jom ke buat. Buat dah rasanya kan. Tapi kita kena pergi anak-anak kita tu. Maklum orang muda kan. Kita ni dulu muda gitu juga kot. Lepas tu jangan marah ke dia. Kata mama kita gitu juga. Hai. Jadi anak-anak kita cerminan kita. Nanti dulu ya. Mandi. Okey. Boleh dah. Hari raya ni semuanya benda tu kita boleh pahala. Kita kata sunat je. Jangan gitu. Sunat tak sunat kan kita kabur dah tadi. Sunat, benda yang sunat kita buat tu, itulah yang akan mendatangkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tak jelas. Yang ketiga, mandi kerana hendak sembahyang minta hujan. Sampai nak minta hujan pun Rasulullah ajar. Hujan tak turun, maka kita Islam ni dia ada cara. Dia ada cara minta kepada empunya hujan. Siapakah Tuhan punya hujan? Tuhan punya hujan ni Allah. Dah hujan hujan tak turun berbulan-bulan. Dah buat dah macam-macam kaedah ni. Kaedah benda, kaedah sembuh benda yang dekat awan tu untuk membenihkan awan. Gitu lah. Dok jadi juga. Maka solutionnya ialah kita minta kepada Tuhan punya. Minta pada Allah Ta'ala, minta hujan. Kita panggil hujan ni sembahyang apa? Istisqa kan? Istisqa. Jadi mandi hendak sembahyang minta hujan. Orang yang nak pergi sembahyang je lah.
Orang yang tak ada nak, yang orang tak semayang tu tak kena mandilah. Tak kena mandi. Masuk waktunya bila? Masuk waktunya pada yang orang tak semayang seorang diri. Jadi semayang istisqa ni boleh semayang sendiri. Ataupun lebih baik lagi semayang berjamaah. Kenapa penting berjamaah? Ni memang kita ni, Rasulullah sendiri kata, alaikum bil jamaah. Wajib ke atas kamu berjamaah. Jamaah ni orang kata, ya Allah, berjamaah ni macam kita ni lah. Orang kata bulatnya air. Macam mana? Bulat air. Pembetung tu kan. Macam mana air tu boleh jadi bulat? Sebab pembetung tu bulat. Lepas tu kalau kita ni beramai-ramai ni, kita akan ada kekuatan. Tengok kalau macam lidi. Kalau lidi tu kan halus je. Kalau satu tu dia boleh buat benda. Ya, bersatu teguh. Kalau lidi sulah sebatang tu boleh buat benda, tak boleh buat benda lah. Kalau pukul ke lalat je, patah dia. Tapi kalau lidi tu kita kumpul banyak-banyak sampai ke 100 batang, lilik pula ikat, maka benda kita nak pergi rembah ke orang boleh. Nak menyapu daun-daun kering dekat luar tu pun boleh. Kalau sulah tu satu tu nak buat benda, tak bergerak satu benda pun. Itu maksudnya, mana dengan berjamaah ni kuat. Dan disebut juga oleh Rasulullah, mana kalau dalam 40 orang tu, insya-Allah ada satu orang yang Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Jadi sebab itu, disuruh kita ni semayang berjamaah tu. Jadi orang yang nak pergi semayang istisqa tadi, minta hujan tadi, kalau dia nak pergi, waktu dia nak semayang tu, kalau dia nak semayang, waktu tu lah dia kena mandi. Tak kira lah waktu benda-benda sekalipun. Mandi. Kemudian kalau dia tu nak pergi semayang jemaah, dia kata apa? Kalau dia kata, kita ni, katalah pemerintah. Pemerintah, boleh tak pemerintah buat arahan, rakyat, warga Kemaman diminta turun ke Padang Astaka pada pukul 9 pagi. Contoh. Kerana kita akan mengadakan solat istisqa. Minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka pada waktu itu warga Kemaman wajib pergi. Maka mandilah dulu kita ni. Mandilah dulu dengan niat sahaja aku mandi untuk solat istisqa kerana Allah Ta'ala. Kita tak buat kerana orang lain. Kita buat, macam kata di guru saya, kita buat untuk orang, tapi kerana Allah Ta'ala. Sebab itu sahaja aku sembahyang sunat istisqa, sahaja aku mandi sunat, untuk solat sunat istisqa kerana Allah Ta'ala. Kita mandi ni sebab apa? Allah Ta'ala perintah supaya kita ni nak bertemu dengan orang. Jangan busuk-busuk. Supaya jangan orang terhidu bau busuk-busuk kat kita. Untuk orang, untuk keselesaan orang, tapi kerana Allah. Tu untuk orang, tapi kerana Allah. Ada seorang guru saya ni guru banyak juga. Dia kata apa? Dia kata gini. Ini terpukul lah kita. Terpukul. Sebab dia bagi contoh tu, saya pun bagi contoh tu. Dia kata apa? 10 tahun dah buat air ke suami. Rupa-rupanya dapat benda. Esok-esok tengok dalam suratan amalan, tak ada benda. Sebab apa? Buat tu kerana suami. Patutnya kita ni kena letak dalam diri kita, buat tu untuk suami. Buat tu untuk suami. Buat tu, kalau dalam konteks lain, buat tu untuk anak. Buat tu untuk jiran. Buat tu untuk kawan. Tapi kerana Allah. Kerana Allah. Untuk anak ni bangun pagi-pagi, siap ke baju dia, siap ke bekal dia. Macam-macam lah kalau anak kita kecil ni kan, dengan kasutnya kita macam-macam benda. Bukan kerana anak tu. Untuk anak tu senang dia gitu gini kan, nak pergi sekolah senang, benda dah ada, dah bekalan dah sedia, dah atas meja. Untuk anak tu. Tapi kerana apa? Kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah, ya Allah. Kerana-Mu, ya Allah. Nak dapat redha Allah tu. Easy to say, but difficult to do. Gitulah kan. Sebab benda hak main dengan mujahadah. Susah. Ya Allah, susah.
Jadi benda tadi. Wajiblah kita mandi dulu. Sunat kita mandi. Wajib pergi tu kalau pemerintah suruh. Sebab dia kata hujan tak turun dah 5 bulan dah contoh. Wa'idzubillah lah. Saya beri contoh. Nak sebut apa? Pemerintah. Pemerintah. Baik. Yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi bila berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, maka kita ni disunatkan untuk mandi. Untuk siapa? Maksud waktunya apabila mulai salah satu daripada keduanya berubah dan habis waktunya apabila telah kala sempurna cerah. Maksudnya, hak ni tak kira. Baik kita nak pergi salat gerhana ataupun tidak, maka kita ni disunatkan mandi. Kita nak pergi semayang kat masjid ke, ataupun kita semayang kat rumah ke, disunatkan mandi. Jadi gerhana ni kan jarang-jarang sekali. Jadi kalau kita ni, yelah, ni tak kata kat orang lah benda-benda macam ni. Ya Allah, bila kita mengajar ni, mana terpukul diri kita sendiri. Bila kita mengajar diri kita sendiri. Sebenarnya bukan mengajar orang lain pun. Kita sendiri rasa, Allah, aku tak buat ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita gerhana bulan. Contoh gerhana bulan yang terbaru ni lah. Yang bukan terbaru. The latest ni kan. Waktu tu saya ingat. Waktu tu kami dalam perjalanan daripada Kuala Terengganu balik ke Kemaman. Jadi gerhana bulan ni dia tak lama sangat. Jadi di sepanjang jalan tu sempat sembahyang je dalam kereta. Tapi nak mandi mana? Dalam kereta kan. Balik dah sampai ke rumah, bulan dah back to normal. Jadi lepaslah peluang untuk mandi sunat gerhana bulan. Tapi semayang, bolehlah kita buat semayang dalam kereta. Jadi waktu dia bila? Bila mula salah satu daripada keduanya berubah. Maksudnya bila start je matahari ataupun bulan tu bergerhana, kalau gerhana matahari ni, bulan duduk antara matahari dengan bumi. Dia benda tu 3 tu je. Matahari, bulan, bumi. Matahari, bulan, bumi. Sebab kita punya bumi ni dia punya bulan, dia punya apa? Panggil planet yang beredar mengelilingi dia tu, bulan lah kan. Jadi itulah dia. Matahari, bulan, bumi. Jadi kalau gerhana matahari tu maknanya, gerhana matahari tu maknanya bulan tu duduk antara matahari dengan bumi. Bulan tu, dia duduk antara matahari dengan bumi. Kalau gerhana bulan pula, bulan, bumi, matahari duduk sejajar. Gitu. Saya tulis ni. Bayang-bayang bumi jatuh ke bulan. Tak payahlah kita beringat lah. Kita bukan nak belajar benda gitu. Kita nak ceritanya, itu kita serahlah ahli falak. Itu dia lah punya cerita. Kita ni, bila diberitahu ada gerhana bulan, dalam hati kita, aku kena mandi untuk mendapat pahala sunat. Kemudian aku solat sunat gerhana. Waktu pun kita jarang juga dengan 2 rukuknya kan. 2 rukuk. Kita tak pernah buat juga kan. Kita tak biasa buat juga bila berlaku je benda tu. Baru ahli ulama' pun tunjuklah cara. Kita pun baru itulah studinya. Lepas tu, lama pula baru jadi sekali lagi. Study lagi. Gitulah kita. Ilmu fil kitab. Bukan ilmu fil sudur. Bukan ilmu dalam diri, dalam dada. Tapi tak apalah. Alhamdulillah juga Allah Ta'ala beri kita ni rasa nak menuntut ilmu. Baik. Mandi orang kafir setelah masuk Islam. Nanti saya tengok suami saya tulis benda tadi. Kalau hari raya, hari Jumaat, kena 2 kali mandi untuk dapat pahala mandi hari raya dan hari Jumaat. Atau niat sekali untuk berdua. Okey. Tadi kalau hari raya, ni kita undur sikit dah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nizam. Kalau hari raya tu hari Jumaat. Ini tadi kita kata kalau sembahyang hari raya, mandi sunat hari raya dan juga mandi sunat Jumaat kan.
Jadi kalau macam mana? Ni dia bagi soalan saya. Macam mana kalau hari itu hari Jumaat? Kita nak buat macam mana? Ah, jadi kena 2 kali mandi untuk dapat pahala mandi hari raya dan hari Jumaat. Atau niat sekali untuk kedua-duanya. Nak niat benda bang? Maknanya waktu kita mandi tu niat dua-dua. Niat dua-dua. Niat dua-dua. Okey. Okey, baik. Yang ke I. Mandi orang kafir setelah masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Disunatkan mandi. Orang kafir, bila dia masuk Islam, maka dia tu dia banyak pandangan. Ada kata tak payah mandi. Ada kata wajib mandi. Ada kata sunat mandi. Tapi kita tengok hak sini je deh. Kita tengok hak yang dalam kitab kita je. Jadi dia kata orang kafir ni kalau masuk Islam sunat mandi. Di sebenarnya banyak perbicaraan. Kita bahas hak ni saja. Sekiranya ia tiada berjunuk. Sekiranya waktu dia masuk Islam tu dia ni tidaklah dalam keadaan hadas besar. Itu maksud dia. Waktu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, sekiranya dia tu tadi dia tidak bersama suami isteri. Suami isteri hak mana? Suami isteri hak itulah. Dia masuk Islam dua-dua suami isteri. Dah tu macam mana perkahwinan dia tu? Go on lah. Tak ada benda, tak payah akad nikah lagi dah. Akad nikah yang dia nikah dengan cara dia, cara kafir dia dulu tu diakui sah oleh Islam. Macam mana kita cerita itu kan? Keturunan, saya baca kat mana? Keturunan para nabi ni mestilah bersih. Dia tidak ada jalan zina. Walaupun pada waktu tu dia zaman fitrah, dia kahwin tu tidak ada akad, tidak ada wali, tidak ada saksi semua, tetap dikira sah. Jadi macam ni lah juga orang kafir ni dua suami isteri masuk Islam. Kemudian katalah dia tu tidak berjunuk, tidak bersama lah tadi kiranya. Maka selepas dia bersyahadah tu tadi, tak sunat sahaja mandi. Itu maksud dia. Tapi sekiranya dia tu berjunuk, maka wajib dia mandi. Wajib mandi mengangkat hadas besar daripada junuk dia tu lah. Gitu maksud dia. Atau datang haid atau nifas atau wiladah dalam masa kufurnya. Jadi kalau sekiranya pada waktu kufur dia tu, pada waktu dia sebelum bersyahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia tak junuk, tak haid, tak wiladah, tidak nifas, maka sunat sajalah. Tapi kalau ada 4 perkara tu, maka dia diwajibkan mandi. Jadi saya dengar pada satu orang ustaz, katalah kalau seseorang tu dia ni orang kafir ni, dia masuk Islam tu, upacara yang kita buat ke dia tu di dalam masjid. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi dia ni dalam keadaan berhadas besar. Waktu dia tu kafir lagi tu, dia duduk masuk dalam masjid tu tak apa lagi. Tapi bila dia syahadah je, bila dia bersyahadah saja, sedangkan dia tu berhadas besar, maka dia tu kena keluar dulu. Kena keluar dulu. Sebab apa? Dia dah Islam. Sebab apa orang Islam kan, kita kan boleh tak dalam keadaan kita hadas besar, kita duduk dalam masjid? Tak boleh. Sebab itu kita ni kalau nak kahwin, mengahwinkan anak misal kata, bagus dalam masjid tu, bagus. Tapi kita kena perhati. Sebab kadang-kadang pengantin tu sendiri hadas besar. Pengantin tu sendiri hadas besar, sebab dah set dah nak kahwin dalam tu, maka dia pergi dalam keadaan dia tu haid. Baca nikah, duduk dalam masjid. Hukum dia haram. Berdosa besar.
Banyak gitu. Dan kalau pengantin satu hal, kemudian ni tetamu-tetamu. Dia mulalah guna pendapat entah pendapat apa-apalah. Oh dia kata tak meneteh lah macam-macam. Hukum dia haram. Tak boleh kita orang yang haid masuk dalam masjid. Kalau nak keluar daripada pintu ini ke pintu sana, boleh. Tapi mesti meyakini bahawa tidak tertitis. Orang junub gitu juga. Keluar, masuk ke pintu ni, keluar ke pintu ni. Boleh. Tapi ini kita duduk dalam tu, berlego-lego situ, duduk betul tu, haram hukumnya. Tak pasal-pasal kita buat dosa. Jadi, berhati-hatilah. Saya pernahlah menikahkan anak di masjid ni. Guru saya, Ustazah, pesan. Dia kata, bagus awak buat kat masjid ni. Tapi ni awak pastikan. Macam mana awak boleh pastikan orang masuk dalam masjid ni, orang semuanya bersih daripada hadas besar? Terkedu kat saya pada waktu tu. Tak mikir. Muda lagi kan. Yelah, tak muda manalah. Tapi makna tak ada pengalaman. Jadi ni peringatan kalau kita nak buat majlis, nak buat akad di masjid. Kena perhati. Pengantin tu sendiri dan juga para tetamu. Lepas tu kita kan kadang tak jaga adab dalam masjid. Patut kita masuk masjid jaga adab. Yang pertamanya kita tahiyatul masjid. Lepas tu kita niat iktikaf. Iktikaf. Salah. Lepas tu benda lagi. Dalam masjid boleh ke kita sembang-sembang? Cara berpakaian kena jaga. Sembang-sembang tu boleh ke? Tak boleh. Tak layak kita bicara hal-hal dunia di dalam masjid. Tu. Banyak adab kita kena jaga. Baik. Sekiranya ia tak ada junub atau datang haid atau nifas atau wiladah dalam masa kufur, maka sunat untuk dia mandi. Tapi sekiranya dia ada haid, ada junub, ada wiladah, ada nifas pada waktu dia kufur tu, maka hukum dia mandi tu wajib. Sekiranya ada demikian itu, maka mandi itu adalah wajib menurut qaul yang mu'tamad. Okey. Setengah ulama ada mengatakan gugur hukum mandi itu apabila telah meluk agama Islam. Jadi pendapat ini dhaif. Kita ambil qaul yang asah lah. Qaul yang mu'tamad. Maknanya, kalau dia ada berhadas besar tadi, maka wajib dia mandi tadi. Kalau dia tak ada hadas besar, maka sunat sahaja. Okay. Baik. Yang seterusnya mandi kerana hendak berihram haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Atau ihram itlaq. Niat ihram sahaja tidak. Okey. Waktunya ialah bila hendak berniat dah habis tempohnya apabila telah berniat. Jadi kalau orang nak pergi buat umrah, sama ada umrah tu umrah haji atau umrah biasa tu, maka disunatkan mandi. Ini kata guru saya, katalah tak dapat air. Kita kalau kat Malaysia ni mudah. Tapi kalau kat Mekah ni payah nak dapat air. Kan? Payah tu satu hal. Lepas tu dengan bilik air bersesok-sesok gitu ginilah. Kalau orang pergi package yang tak berapa nak mahal tu agaknya lah. Jadi susah. Jadi kata di guru saya boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Niat untuk mandi sunat ihram ataupun sunat umrah tu lah, umrah berihram haji ataupun umrah atau kedua-duanya sekali. Boleh. Kemudian waktunya bila? Masuk waktu mandi tu bila kita mula nak pergi itulah waktu kita niat nak buat umrah ni. Pada waktu itulah kita disunatkan mandi. Lepas tu habisnya apabila telah berniat. Bila kita dah berniat tu habislah dah waktu dia. Janganlah kita lagi je. Gitu je lah. Kemudian yang terakhirnya mandi kerana hendak memandikan mayat. Maksud dia apa? Kalau kita memandikan mayat. Kalau kita ni memandikan mayat. Maka habis kita memandikan mayat tu, kita ni sunat mandi. Saya dulu muda-muda memandikan mayat. Jadi memang lepas mandi tu, pengalaman lah ya, berhadapan dengan jenazah-jenazah ni, mayat-mayat ni, ada okey saja kita ni. Ada kadang-kadang dok nak bangun. Orang tua ataupun orang Melayu kita panggil apa? Badi tau. Badi. Tapi kita ni kadang-kadang muda tu kita macam tak ada pendinding.
kita pun terus saja. Sepatutnya kita ni baca ayat kursi, bacalah ada ayat-ayat yang guru-guru kita beri. Lepas tu kita waktu kita nak buka dia tu, tak boleh terus-terus buka slow-slow, sikit-sikit, jangan terus-terus buka muka. Tak boleh. Supaya kita jangan terperanjat. Sebab kadang-kadang tengok muka tu ada orang terbuka mata dia kan. Ada orang macam-macam pesen lah. Jadi kita buka mayat tu tempat-tempat yang tangan dulu, kaki dulu, tengok dulu. Lepas tu baru slow-slow macam tu antaranya lah. Sebab saya pernah kena macam tu, guru saya tegur. Saya pun belajar mandi jenazah pada waktu, dia kata, saya terkejut. Saya rasa macam ada shock. Bila saya pegang tu, shock. Saya rasa macam jenazah tu melekat dengan saya. Gitu. Lepas tu, ustazah saya tegur. Dia kata, dah anti tak berkenalan dulu dengan dia. Tak tanya dia siapa. Maknanya tak tanya pada orang sebelah. Dia ni siapa. Lepas tu anti terus-terus nak buka muka. Buka lah. Ni dulu. Jadi kita belajar melalui pengalaman. Jadi lepas kita memandikan mayat tu, kita disunatkan mandi. Sunat mandi. Jadi kalau dalam hal kita memandikan mayat ni, kita pemandi ni wajib kita jaga aurat. Aurat siapa? Aurat si mayat. Wajib kita jaga. Jangan kita mandi, jangan ada orang lain. Kecuali kita tukang mandi. Ada 4-5 orang cukup. Janganlah pula tengok orang boleh hintai, tak boleh. Haram hukumnya. Dan satu lagi ialah haram kita menceritakan keaiban yang ada pada mayat. Mayat tu begitu begini tu wajib kita simpan. Sebab itu pemandi mayat ni mesti orang yang jujur, orang yang amanah, dan mestilah bukan seteru kepada ahli keluarga boleh. Mestilah bukan seteru kepada mayat tersebut. Kalau ahli keluarga ni pula, ahli keluarga tu mestilah ahli keluarga yang semuanya mahram. Tak boleh ada yang ipar duai semua, tak boleh. Ipar duai contoh macam mana? Katalah mak yang mati. Mak yang mati, lepas tu anak belaka, tiba-tiba ada ipar seorang. Itu tak boleh tu. Sebab apa? Ipar tu adalah menantu kepada mak kan. Mak dengan menantu tu tak ada apa-apa. Tapi menantu tu dengan orang lain tu, dengan biras dia tu, ipar duai dia tu yang panggil pergaulan, kita tak jaga ikhtilat. Tak boleh. Tak boleh gitu. Jadi kalau nak memandikan mayat ni, kalau setakat yang nak hulur-hulur air tu, itu tak perlu. Tapi kalau dialah yang buang najis mayat, dialah yang menggosok-gosok seluruh tu, dia kena. Memang dia disunatkan mandi. Tapi kalau yang ada orang ulur kapas, ulur kain tuala, ulur cebok, menantu perempuan pun tak boleh. Menantu perempuan, kalau dalam katalah mandi tu, mertua kita, mak mertua kita, kalau waktu kita memandi tu ada anak dia yang lelaki, kan, bukan suami kita, adik-beradik suami kita tu yang lelaki, tu tak boleh. Kita tu tak boleh. Mandi sebelum atau selepas mandikan mayat? Mandi selepas kita mandi mayat lah. Selepas selesai kita memandikan mayat tu, kita pun balik rumah. Bukan mandi rumah dia. Jangan pergi mandi bilik air rumah dia pula. Kita balik ke rumah tu, mandilah rumah kita. Mandi rumah kita. Saya pernah sampai tak erok nak bangun. Tak erok nak bangun. Allahu Rabbi. Okey. Jadi, hatta sekiranya yang kita mandikan tu adalah tak cukup, tak cukup lah anggota tu, katalah kaki saja ke tangan saja ke, contoh gitu kan, pun kita ni disunatkan untuk mandi. Baik. Okey, itu saja yang ditulis kat sini, kita baca waktu lah, nanti saya tengok benda yang ada tulis dekat ni. Kena mandi payah, susah nak sembuh. Haid boleh pergi kubur tak, Ustazah? Haid boleh pergi kubur tak? Apakah perkara-perkara yang
yang haram bagi orang haid? Kita tengok kat situ. Apakah perkara yang diharamkan untuk orang haid? Sembahyang, puasa, tawaf, baca Quran. Betul tak? Ada tak masuk ke kubur? Ada tak masuk dalam perkara yang diharamkan untuk haid tu pergi kubur? Tak ada kan? Maka boleh. Cuma kita ni tak disuruhlah pergi ke kubur ni orang perempuan ni. Kecuali kalau pergi kubur tu dalam keadaan terlepas daripada fitnah. Bukan waktu bila saya kata kita ni sembahyang mencerahi jenazah, menyembahyangkan dia, mengiring dia ke kubur tu, kita dapat dapat pahala 3 qirat seperti mana besar gunung Uhud tu. Bukan masuk perempuan sekali tu. Itu orang lelaki. Kalau bab yang pergi ke kubur tu orang lelaki. Kita cukup kita sampai ziarah orang mati, lepas tu bahagian semayang. Berapa banyak Allah Ta'ala nak beri tu tak so kira lah. Cuma kita ni, kalau pertanyaan orang haid boleh tak pergi kubur? Tak ada masalah apa-apa. Boleh je. Boleh ya. Pakai baju pengantin ketat-ketat dalam masjid, ya haram gitu. Kita dalam haid tidak boleh duduk dalam masjid, haram hukumnya. Betul, Kak Asmah. Mandi kerana gerhana itu tidak kira kita dalam keadaan haid boleh mandi. Sama macam kita sembahyang raya tadi kan. Kita nak hari raya Aidilfitri tu, kita ni haid ke, kita nifas ke, disuruh untuk apa? Untuk mandi sunat. Ustaz kata jelas penerangan Ustazah. Benda tu. Okey. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih Intan. Lama dok guna tu. Macam tu. Macam potek apa? Petik api. Waktu tak ingat juga dah. Assalamualaikum Ustazah. Kalau orang perempuan boleh tak berniat mandi sunat hari Jumaat semasa sebelum solat subuh? Okey. Baik. Cik Maimun. Tadi kalau kita belajar dekat sini, dia kata solat mandi sunat ni, mandi sunat hari Jumaat ni adalah untuk orang-orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Okey. Orang-orang tu siapa? Bila orang-orang tu, kalau perempuan pun boleh, walaupun dia sunat untuk sembahyang Jumaat, tapi kalau dia nak sembahyang Jumaat, maka dia sunatlah mandi Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Adalah orang kata ketentuan syarak untuk dia. Tapi kalau dia tu tak nak pergi sembahyang Jumaat, maka tak adalah sunat untuk dia mandi. Jadi sunat mandi Jumaat ni untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat saja. Jadi kita ni, yang perempuan kita ni biasa ni, tak dapatlah pahala mandi sunat hari Jumaat. Ini mengikut kitab ni lah. Kitab lain tu wallahu a'lam. Kalau kita perempuan nak pergi sembahyang sunat, nak sembahyang Jumaat, maka kata ulama, tak perlu dah dia mengulang sembahyang zuhur. Memadai dia sembahyang Jumaat tu. Cukup dah. Tak payah dah dia sembahyang zuhur. Tapi orang lelaki, dia memang kefarduan dia kan, sembahyang Jumaat ni. Tak kira lah dia ni bermukim ke, dia musafir ke, kecuali kalau musafir tu yang 2 marhalah, dia bertolak, dia keluar daripada rumah dia sebelum waktu subuh. Subuh tak masuk lagi, dia keluar dah. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia keluar pukul 5.30. Maka hari tu hari Jumaat. Maka dia ni adalah rukhsah untuk tidak solat Jumaat. Tapi dah dia keluar pukul 8 pagi. Keluar pukul 7 pagi. Subuh habis dah. Maka dia tidak ada rukhsah untuk meninggalkan solat. Bukan untuk meninggalkan. Maknanya tak buat sembahyang Jumaat tapi buat sembahyang zuhur saja. Gitu. Dan kena ingat juga tu tadi. Sembahyang sunat, mandi sunat tu bila afdalnya selepas terbit fajar. Untuk orang lelaki lah. Khusus untuk orang lelaki. Kita tak. Kita ni orang perempuan jarang lah. Kita dekat Malaysia ni, dekat Kemaman ni, tak ada. Kita semua
masjid kita setingkat aja. Baik, saya rasa cukup setakat ni ya. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. Oh, tajuk tayamum dan syarat-syaratnya. Allahu Rabbi. Baik, soalan-soalan dah baca ya. Dah jawab insyaAllah. Jadi cukuplah setakat ini. Saya minta maaf atas segala salah silap saya. Minta ampun daripada Allah SWT sekiranya ada benda yang barangkali bercanggah dengan syarat tu, saya memang tak ada ilmu sangat. Salah tu memang salah lah tu agaknya. Kalau ada salah tu saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah. Kita nak baca suratul Mulk kan? Nak baca Al-Mulk. Jadi saya serahkan majlis kita ni kepada Puan Maslahah. Mira nak tutup majlis ke Silakan Kak Mas, tak apa, teruskan. Ustazah, kita baca surah Al-Mulk dulu ya Ustazah. Ataupun Baik, Ustazah boleh. ada hal? Boleh, Boleh. insyaAllah. Silakan Ustazah. Sekejap ya, saya dah terbatal wuduk ni, kena ambil Quran terjemah. Boleh. Kami tunggu. Kak Mas, sementara tu announce dulu kuliah lah. Okey. Terima kasih jemaah. Kita jangan lupa esok pagi kita akan bertemu dalam kuliah subuh hari Khamis bersama Mira. Hari Khamis apa Mira? Lupa tengok iklan lagi. Mira announce ya? Mira umumkan Mira. Okey, boleh. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Noor dengan bacaan surah Yasin, Hizib Al-Baha, Selawat Mubin, doa dan tazkirah. Pada pukul 8.30 pagi, kuliah duha bersama Ustaz pilihan. Nanti kita akan update kemudian. Pada pukul 2 petang bersama Al-Fadilah Ustazah Helen dengan halakah tahfiz. 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Noor dengan risalah adab suluki murid. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Major Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan baca Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk. Pada pukul 9 malam kuliah isyak bersama Ustazah Humairah bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof dengan tafsir surah At-Takwir siri yang ketiga. Okey Kak Mas. Ustazah boleh teruskan saya. Baik. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Mari kita tangguhkan majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minkum